Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan teruskan bab 4 di bawah tajuk reaksi penduduk yang menyokong penyerahan Sarawak dan satu lagi tajuk berkaitan dengan penyerahan Sabah kepada Kerajaan British. Untuk tajuk Sarawak adalah tajuk yang terakhir, manakala Sabah adalah kajian terbaru kita berkaitan dengan isu penyerahan. Baiklah. Kita lihat berkaitan dengan Sarawak. Okey, pada pelajaran yang lalu, pelajar telah pun diberitahu berkaitan dengan reaksi penentangan penduduk Sarawak terhadap penyerahan negeri mereka kepada British. Okey, di mana berlakunya berbagai cara bantahan seperti penubuhan Rukun 13 dan peristiwa sungkit berdarah. Namun begitu, terdapat juga rakyat Sarawak yang menyokong penyerahan ini yang mana diketuai oleh Datuk Bandar Abang Haji Mustapa dan Datuk Amar Abang Haji Sulaiman. Okey, mengapa mereka ini menyokong? Kita dapati bahawa terdapat beberapa sebab iaitu seperti memajukan negeri. Okey, di mana Ahli Majlis Negeri iaitu Datuk Bandar Abang Haji Mustapa berpendapat selepas perang, Sarawak mengalami banyak kemusnahan. Oleh yang demikian, penyerahan ini dapat memajukan Sarawak dalam pelbagai aspek. Okey. Yang kedua, memajukan penduduk tempatan. Okey, golongan pro penyerahan. Pro maksudnya penyokong. Okey, orang yang sokong. Pro penyerahan telah menubuhkan Young Malay Association atau YMA untuk menggalakkan kemajuan orang Melayu dalam bidang ekonomi dan sosial. Mereka juga membantu orang Melayu yang mundur dan ketinggalan dalam pelbagai aspek. Okey. Manakala kegiatan YMA ini lebih kepada bidang pelajaran, agama dan sukan. Seterusnya, mengapa golongan ini menyokong penyerahan Sarawak kepada British adalah mereka merasakan peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam itu lebih diperolehi berbanding jika Sarawak diberi kemerdekaan. Okey, contohnya ramai golongan intelektual tu maksudnya yang cerdik pandai yang ada di Sarawak ini boleh memegang jawatan tinggi seperti peguam, doktor dan jurutera. Jadi ini merupakan salah satu kelebihan lah bagi orang Sarawak jika mereka masih kekal di bawah pemerintahan British. Okey, manakala di Sabah pula, kita akan lihat, kita akan mengkaji bagaimana reaksi penduduk Sabah terhadap penyerahan kepada British. Okey, namun begitu kita akan lihat dulu faktor penyerahan. Okey, sebagai pengenalan, selepas tentera Jepun menyerah kalah, British Military Administration diperkenalkan di Sabah. Kota Kinabalu dibebaskan daripada kawalan tentera Jepun pada 28 September 1945, manakala Sandakan pada 19 Oktober 1945. BMA diketuai oleh CFC McCaskey. BMA berusaha sama seperti di Tanah Melayu, di Sarawak dan di Sabah ialah mengembalikan keamanan. Itu memang fungsi BMA. Okey, mengapa Sarawak perlu diserahkan, mengapa Sabah perlu diserahkan kepada British? Okey, kena ingat para pelajar bahawa Sabah dikuasai oleh SBUB atau Syarikat Borneo Utara British. Okey, telah menandatangani satu perjanjian dengan kerajaan British pada 26 Jun 1946. Tahun yang sama Sarawak diserahkan, tahun yang sama Tanah Melayu menjadi Malayan Union. Sabah kemudiannya menjadi tanah jajahan British. Jadi Gubernur Sabah yang pertama pada masa itu adalah Sir Edward Twining. Okey, berikut adalah sebab ataupun faktor kenapa Sabah perlu diserahkan kepada British. Yang pertama, memenuhi kepentingan British. Okey, ini bermaksud
British pada masa itu sedang memberi kemerdekaan kepada Sri Lanka, India dan Burma. Okey, pada tahun 1946 sedang berusaha memberi kemerdekaan kepada Sri Lanka, India dan Burma. Oleh sebab itu, bila diberi saja kemerdekaan bermaksud hilanglah penguasaan British terhadap hasil bumi negara tersebut. Jadi, British berpendapat ini sangat penting. Sabah sebuah negara yang berpotensi, jadi Sabah ini boleh membekalkan sumber bahan mentah dan boleh menjadi kawasan pasaran bagi barangan British. Maksudnya patah tumbuh hilang berganti. Hilang 3 negara iaitu Sri Lanka, India dan Burma digantikan dengan Sabah. So pada British ini cukup baiklah. Yang kedua, meneruskan dasar British dalam hubungan luar. Okey, semasa pemerintahan SBUB, Sabah ni menjadi negeri naungan. Negeri naungan maksudnya dia dilindungi oleh British. Kalau dia diserang ke atau berlaku sebarang apa-apa masalah, British akan bagi pertolongan. Sebab SBUB ni di bawah sebuah syarikat di bawah kerajaan Britain. Jadi British ni menguasai perhubungan luar negeri dan pertahanan Sabah. Jadi British merasakan bila dia dapat saja Sabah, maka perhubungan luar negeri dan pertahanan Sabah boleh dikuasai teruslah. Okey, yang ketiga, masalah kewangan. Okey, yang dihadapi oleh SBUB sama macamlah dekat Sarawak kan. Keluarga Brooke pun menghadapi masalah kewangan sebelum dia buat keputusan untuk serahkan Sarawak. Sama juga dekat Sabah. Sebelum meninggalkan Sabah, tentera Jepun banyak buat kerosakan dekat Jesselton, Kudat dan Sandakan. Jesselton nama lama bagi kota Kinabalu. Jadi kerosakan ini memerlukan kos yang besar dan Sabah tidak mampu menanggung semua kos untuk membangunkan Sabah. Jadi dengan memberi Sabah kepada British dapat selesaikan masalah. Okey, sekarang kita lihat reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah. Okey, pertama sekali kita akan lihat dasar British terhadap kegiatan berpersatuan. Sabah ni terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik. Etnik ni maksudnya suku kaum. Dia ada banyak sangat. Yang mana setiap satu tu berbeza dari aspek bahasa, budaya dan sistem kepercayaan, pertempatan serta kegiatan ekonomi. Maksudnya contoh kalau orang Bajau duduk dekat satu kawasan, dia tak campur dengan kaum lain, etnik lain. Okey, itu namanya perbezaan dari segi pertempatan. Jadi apa yang berlaku? Keadaan ini menyukarkan pemimpin Sabah untuk menghimpunkan semua etnik dalam satu pertubuhan. Namun begitu, Sabah tetap ada pertubuhan seperti Persaudaraan Sahabat Pena Sabah PASPAS, Persatuan Kebangsaan Melayu Sabah, Barisan Pemuda Sabah. Okey. Namun, walaupun mereka ada persatuan dan persatuan ini cuba untuk memperbaiki keadaan ekonomi politik kaum Bumiputera, tetapi dia bukanlah satu persatuan yang aktif sangat. Okey, namun begitu British tetap khawatir dengan pengaruh pemimpin ini dan menggugat kedudukan mereka di Sabah. Apa yang British telah buat? Yang pertama sekali, bagi membendung kegiatan politik di Sabah, British telah yang pertama menawarkan jawatan kenaikan pangkat kepada ahli persatuan, memindahkan ahli dan pemimpin yang aktif. Yang ketiga, perbuatan British ini telah menyebabkan persatuan menjadi lemah dan mengalami masalah kewangan dan kekurangan pemimpin berkebolehan. Jadi dalam dua kotak yang ada menunjukkan contoh-contoh tindakan British yang menindas ahli serta persatuan yang ada di Sabah. Okey, pelajar boleh lihat di dalam buku teks. Okey, bahagian kotak ini. Okey. Seterusnya, bagaimana lagi British menindas? Mereka menghadkan peluang dalam pentadbiran. Okey, British tak bagi menghad tu maksudnya dia tak begitu mengambil orang Sabah untuk terlibat dalam pentadbiran. Apa kesannya? Kesannya penduduk Sabah kurang pengalaman dalam sistem birokrasi. Birokrasi maksudnya pentadbiran. Okey, dari segi kepentingan sosioekonomi. Bagi orang Sabah, penyerahan ini dianggap dapat membolehkan mereka melibatkan diri dalam pentadbiran, memajukan bidang perniagaan
dan meluaskan jaringan perdagangan. Okey, jadi mereka merasakan penyerahan boleh membangunkan Sabah selepas perang. Oleh sebab itu, kebanyakan penduduk enggan melibatkan diri dalam aktiviti penentangan Sabah kepada British. Jadi, kita dapat simpulkan bahawa penyerahan Sabah kepada British tidak mendapat sebarang bantahan daripada penduduk tempatan kerana mereka tidak memahami tujuan penyerahan. Hal ini juga disebabkan oleh dasar British yang menindas kesedaran nasionalisme dalam kalangan anak watan. Okey, demikianlah tadi bagi tajuk bab 4 berkaitan dengan penyerahan Sabah kepada British. Sekian, terima kasih.